orang Islam hari ni, tapi kalau nak bila orang iltizam dengan agama, hak pergi agama. Kita orang Islam pergi agama Islam, orang Masihi pergi agama Masihi. Kita kira pelaga antara hak pergi agama tu, maka terdapat bilangan orang Islam yang beriltizam dengan agama adalah terlebih ramai daripada bilangan orang-orang Masihi yang beriltizam dengan agama mereka. Kita dapat orang Islam hak pergi agama ni lebih banyak daripada orang Masihi hak pergi agama dia. Agama Masihi juga, tapi mereka tak pergi semua tengok agama. Kita pun ada juga, bukan semua pergi belaka. Pasti agama bab pacacong tu ramai juga kita apa. Pas Masihi pun ramai juga, ramai dia lagi pada kita. Ramai dia lagi. Kerana kebanyakan orang Masihi itu mereka bersandarkan kepada agama dengan nama sahaja, sedangkan mereka tidak suka pada agama dan tidak beramal dengannya. Jadi walaupun bilangan banyak, tapi mereka tu hanya kata sandar pada agama saja, tak nak pergi agama. Sebab tu kita dapat tidur rupa hari ni setengah gereja tu jual pada orang Islam. Orang Islam beli buat masjid. Dia angkrik pun baik, di mana pun baik. Dia setengah gereja tu dia tak pakar lah. Kerana orang ni dia masuk fikirnya tidak beragama. Tidak beragama. Beragama ni payah. Beragama ni dia kata jadi apa dia memundurkan manusia. Itu kan pihak agama dia. Kalau agama Islam kita ni beragama ni memajukan manusia. Tapi agama lain, agama dia tu mengikut pahaman dia nya memundurkan dia. Sebab tu untuk nak maju jangan pergi agama. Sebab itulah orang Masihi yang beragama Masihi itu ada sepatah bab cacung saja jugalah. Tidak berpergi agama. Kita orang Islam pun ada sepatah juga, bukan tak ada. Tapi kalau ukur dengan dia nya banyak dia lagi pada kita. Di sini kita dapat tindak ayat kata agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini adalah agama yang tersebar sekali atas dunia hari ini. Walaupun bilangnya sedikit kurang pada Masihi, tapi segi pegangnya itu adalah kita banyak pada orang lain. Alhamdulillah. Inilah kita kena tanam akidah kita berkejak, maka kita tu akan kuatlah kedudukan kita insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasihan. Kita masih berbicara tentang kehebatan dan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, bagaimana seorang yang dapat mentahqiqkan kejayaan yang nyata pada setiap bidang. Sama ada pada bidang dini keagamaan atau duniawi keduniaan. Nabi adalah orang yang boleh mentahqiq, menjayakan kejayaan yang besar, yang nyata pada setiap bidang. Sama ada dari segi agama ataupun segi dunia. Kalau kita nak bagi agama ke dunia lagu tu. Nabi dapat menjayakan semuanya. Masya Allah. Inilah kebesaran Nabi. Dengan itu berkata seorang mufakir barat. Seorang ahli fikir barat ada berkata. Dia kata, innahu law u'tiya li Muhammadin zimamul umur fi hadzal alam al-mali'i bil mulabasat wal muskilat laqadal basariyah ila barril aman. Masalah. Ini kata-kata barat ni. Ini ayat tentang kehebatan Nabi. Dia kata maksudnya sekiranya diberi kepada Muhammad teraju pimpinan segala urusan yang ada dalam alam yang penuh dengan berbagai problem dan muskilat. Kalau diberi pada Muhammad, kalau Muhammad ni bakit klik semula ada atas dunia ni hari ni, diberi pada Muhammad untuk pimpin alam hari ini, yang mana alam hari ini penuh dengan segala muskilah. Tapi kalau terkena Allah tu waktu beri Nabi Muhammad ni duduk atas dunia hari ini, serah dunia daripada Muhammad untuk pimpin, tentulah dia dapat memimpinkan manusia kepada keamanan. Tentu Nabi berjaya untuk pimpin dunia yang penuh dengan muskilah hari ini kepada keamanan dan kepada kebahagiaan. Inilah kehebatan Nabi yang diakui oleh orang barat. Hak orang sedar tu dia aku tentang benda ni. Hak orang tu tak kenal tu dia kemti. Buat katung buat gapo tu. Ini orang sedar, orang tahu hakikat, orang yang timu hakikat sebenar. Sekiranya hak Arab tu dah tu ya, tapi kita terjemah lebih pada tu.
sekiranya terdapat dalam alam ini berbagai pahlawan, dia kata lagi, maka yang paling hebatnya ialah Muhammad. Kalau dapat dalam dunia ni pahlawan, orang miping, tua, maka yang paling hebatnya ialah Muhammad. Dialah yang sebenar. Tiada didapati orang yang paling hebat dan agung lebih daripadanya secara mutlak. Tak ada dah orang yang paling hebat, yang paling agung secara totalnya, tak ada dah lebih daripada Muhammad. Itulah akuan daripada orang barat. Setengah daripada ahli mufakir, ahli fikir orang barat, dia dapati. Walaupun dia tak dia dengan Nabi, maknanya terima ajaran Nabi juga, tapi dia orang mikir. Maka dia dapati. Inilah yang kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita umat Islam kita kena sedar juga, kena tahu tentang kehebatan Nabi. Tu selawat Nabi lama dah bulan Maulud ni. Ada. Tentang kehebatan Nabi tak kenal lagi, tak tahu lagi. Maka bulan ni tahun ni insya-Allah kita marilah sama-sama kita dapat mengenalkan tentang kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu pada ikhwan akhwat sekalian, buku ni kena ada belakang tiap-tiap tangan kita ni. Dia tentu sapa juga pada orang yang mana tidak hadir pada hari ini, supaya mereka terdapat kenal kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahagian kehebatan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita cakap tentang buku yang mana sama kita ni. Perbicaraan tentang kehebatan dan keagungan Rasulullah SAW itu dapat dibahaginya kepada dua bahagian pokok. Dapat terbagi pada dua bahagian secara kasarnya. Kehebatan Nabi ini kita boleh bagi secara kasarnya pada dua bahagian. Apa dia? Satu, kehebatan dan keagungan zat itu Rasulullah SAW. Kehebatan dan keagungan zat itu Rasulullah SAW, iaitu kehebatan dan keagungan yang ada pada diri Rasulullah SAW sendiri. Itu satu. Maknanya kehebatan yang ada oleh diri Nabi sendiri. Yang ada oleh diri Nabi sendiri, iaitu mengandungi dua keistimewaan. Dua istimewa yang mana ada pada diri Nabi. Satu, alif, kehebatan dan keistimewaan yang hanya berada pada diri Rasulullah SAW jua. Satu kehebatan ada pada diri dia seorang ya. Tak ada lagi pada orang lain. Kehebatan dan keistimewaan yang ada pada diri baginda dan ada hubungan dengan umatnya dan umat yang lain. Masya Allah. Kehebatan yang mana ada pada diri Nabi, bukan setakat Nabi, diri Nabi saja tak. Bahkan yang tersebar kepada orang lain kata. Jakit pada orang lain jakit. Jakit kepada umat dia pun hebat juga. Dia. Apa tak? Itu satu daripadanya. Itu bahagian pertama. Yang mana kita akan cara dalam buku kita ni. Yang kedua, kehebatan dan keagungan injaziah pelaksanaan Rasulullah SAW. Ini kehebatan segi kan patibat hak dia. Segi hak pelaksanaan dia. Hak Nabi dapat damlen gapo, damlenkan dia tu, dapat melaksanakan gapo. Segi praktik dia. Yaitu kehebatan, kejayaan Rasulullah SAW dalam pelaksanaan tugas dan berhasil natijah serta kesannya yang berlanjutkan sampai ke hari kiamat. Itu lihat kehebatan hak jaya dia, hak pun hasil natijah yang baik dan berlanjutkan natijah itu sampai pada hari kiamat. Ini kehebatan. Maka untuk mendapat penjelasan perkara tersebut, marilah kita bersama ikuti penjelasan berikut insya-Allah. Itu marilah kita tengok satu persatu daripada kehebatan itu. Maka insya-Allah ikhwan akhwat al-majlis ini sekalian, mulai daripada hari ini, minggu ni dan seterusnya, dalam bulan Rabiul Awal ni kita akan ikuti tentang kehebatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Yang pertama, kehebatan dan keagungan zatiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan dan keagungan yang hanya berada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam jua. Ini kehebatan yang ada pada diri dia seorang. Duk pada diri dia seorang. Gapo dia kata? Katanya kehebatan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada hanya pada dirinya jua merangkumi kedua-dua alam. Masya Allah. Kehebatan hadut diri Nabi pun merangkumi dua alam pulaknya. Apa dia?
Satu, kehebatan dan keagungannya dalam alam dunia ni. Yang kedua, kehebatan dan keagungannya pada alam akhirat. Akhirat apa ada lagi keagungan Nabi? Masya Allah. Inilah dia kehebatan Nabi. Maka alhamdulillah kita kata gamallah dan akan tertanam dalam akidah kita tentang kehebatan dan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kehebatan dan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada alam dunia. Apa dia pada alam dunia ni? Kehebatan yang mana ada pada diri Nabi. Kehebatan dan keagungan dan kebesaran baginda sallallahu alaihi wasallam pada alam dunia ini meliputi setiap bidang dan urusan. Dia katakan meliputi setiap bidang lah. Antaranya ni dia.